بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada hari ini dalam program halaqah tafaqquh fiddin, HATAF nama pendeknya, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam tahun 2022. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat daripada sedikit tazkirah yang akan disampaikan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan fokuskan berbetulan dengan kita menghampiri hari raya Aidil Adha, kisah pengorbanan yang sangat besar. Insya-Allah kita ambil satu tajuk mengenai erti sebuah pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Al-Kautsar ayat 1 hingga 2. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan pada hari raya Aidil Adha yang mana Allah taala menukilkan ayat ini dalam Quran menunjukkan bahawa sangat besar pelaksanaan ibadah ini bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan korban untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala dengan mengorbankan 100 ekor unta pada waktu haji wada'. Jadi kita nak nyatakan di sini bahawa Nabi sendiri melaksanakan ibadah korban itu sebagai menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pada setiap tahun datangnya Aidil Adha, kita akan diperingatkan tentang kisah dua pengorbanan insan yang sangat mulia, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS adalah dua jiwa yang mana mereka ini berkorban, melakukan pengorbanan yang sangat besar pada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, hai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka jawab Ismail, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dinyatakan juga bahawa dalam kita kata kisah-kisah yang kita sebutkan ini ada banyak dia punya hikmah yang kita perlu ambil. Di antaranya keteguhan hati seorang Nabi, bagaimana Allah suruh dia buat, itu keimanan. Tidak ada kita kata nak tolak, nak berdalih, nak buat satu-satu alasan, tidak ada. Yang kedua ada keyakinan bahawa perintah Allah itu suatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Perintah Allah kena buat. Sama juga ibadah haji. Di sebalik pengorbanan ibadah korban itu, pada waktu itu juga adalah musim haji. Orang Islam melaksanakan haji. Haji itu adalah wajib, kewajipan. Yang mampu tapi tidak melaksanakan haji, maka Nabi kata apa dalam hadis, jangan kamu hampiri tempat-tempat solatku. Maknanya besarnya dosa-dosa dia. Mampu nak pergi,
Dah, sekarang ni yang mampu, kita kata yang kurang mampu, mungkin kita akan tunggu giliran daripada tabung haji. Tak, bayar mungkin 10,000 ada dalam akaun tabung haji, maka sampai giliran mereka panggil. Ada yang berkemampuan, mereka ambil yang package, ada yang 20,000, ada sehingga 70,000, ada yang sehingga ratus ribu, mungkin 150,000. Ambil package haji yang sama, nak tawaf yang sama, sa'i yang sama, tetapi package yang mahal. Apa salahnya? Bila ada kemampuan itu yang sepatutnya. Kita sangat respect orang-orang yang banyak duit, maka mereka tidak menunggu yang subsidi, tapi mereka menunggu apa peluang. Dia rasa dah cukup persiapannya, cukup, maka mereka pergi dengan package walaupun puluhan ribu terpaksa dihabiskan. Itulah yang kita kata sebuah pengorbanan nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, ibadah haji ini, ibadah korban ini juga adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur, juga adalah untuk mengikis sifat-sifat mazmumah, sifat tamak, bakhil dan sebagainya. Habis duit kita itu laksanakan korban, kita bagi pada orang, kita ambil sebahagian sedikit sahaja, yang lain kita bagi pada orang. Alhamdulillah, kita dapat bahagian orang, orang dapat bahagian kita. Itu adalah satu silaturahmi yang sangat erat di kalangan kita kata orang-orang Islam. Ini Allah buat khusus ibadah ni untuk diagih pada orang Islam. Itu hukum asal dia. Daging korban adalah untuk orang Islam, jangan kita agih pada orang bukan Islam. Kadang setengah-setengah taman, terutamanya di sebelah-sebelah bandar sana tuan-tuan, saya banyak kali ditanya soalan ini. Macam mana Ustaz, macam mana? Ini banyak diperbahaskan. Ada ulama contemporary ni yang akhir-akhir ini kata boleh untuk tujuan dakwah dan sebagainya. Jadi yang berjaga-jaga, baik kita ambil yang asal, jangan beri pada orang bukan Islam. Tetapi sekiranya berlaku juga, mungkin orang yang bukan Islam datang gotong royong sama-sama, jadi tidak salah, mereka boleh gotong royong dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu kita perlu perhalusi, maknanya kita beli daging lain. Untuk orang bukan Islam tu beli daging lain, bukan daging korban itu untuk dia, untuk mereka ni kita agihkan yang ni. Adapun untuk kita, sama-sama kita yang Muslim ini, kita agihkan daging korban daripada seekor lembu ataupun 7 bahagian tersebut. Tuan-tuan, puan-puan muslimin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya pertemuan kita pada hari ini, marilah kita renung bahawa para nabi ini kita ambil mereka ini kebergantungan semata-mata kerana Allah taala. Jadi kita melihat ada 2 perkara yang saya nak sebut di sini. Pertama, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, dan juga mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim AS, kita sebut tadi dalam usianya 80-an, masih belum dikurniakan zuriat, tetapi dia terus berdoa dan berdoa mengharapkan. Akhir sekali Allah mendengar rintihan dia dan doanya, maka Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim AS anak walaupun di usianya yang telah lanjut. Ini tuan-tuan, puan-puan muslim ustaz semua, mari kita ambil pengajaran bahawa kebergantungan doa pada Allah jangan sekali-kali kita abaikan. Minta dan terus minta, insya-Allah akhirnya Allah akan makbulkan. Bagaimana Nabi Ibrahim meminta zuriat dalam usia yang tua, tetapi Allah kurniakan zuriat. Walaupun kita kata pada adatnya sudah tidak ada zuriat lagi, Allah kurniakan. Allah Maha berkuasa. Dan di antara Nabi Ibrahim, doa yang selalu disebut dalam Quran adalah Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh, lalu kami berikan kepadanya bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Maka Allah kurniakan antara doa ini pakar-pakar amal, insya-Allah. Kalau ada tuan-tuan perempuan yang berkeinginan nak dapatkan zuriat ataupun nak tambah lagi zuriat, doakan Rabbi habli minas salihin. Ulang, Rabbi habli minas salihin, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan. Sama juga Rabbana hablana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni ayat Quran. Jadikan sebagai doa untuk kita dapat zuriat yang solehah. Satu lagi adalah pernah juga berlaku kepada Nabi Allah Zakaria alaihissalam, yang juga usianya lebih kurang, ada kata 90-an, ada kata 100 lebih umur dia waktu itu, belum dikurniakan zuriat. Lalu Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa walaupun pada waktu itu dia usianya sudah lanjut, dan sehingga dia mengadu pada Allah Ta'ala, aku sudah tua dan isteriku juga adalah seorang yang mandul, maknanya tak mungkin boleh memberikan zuriat. Tetapi pengharapan pada Allah, ni cara para Nabi, dia tidak pernah berhenti daripada meminta dengan penuh keyakinan. Maka di antara doa Nabi Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha memperkenankan doa. Akhir sekali di usia 90-an, ada kata 100 lebih sedikit itu, lanjut usia ini, tetapi Allah mengurniakan kepada Nabi Zakaria, walaupun orang kata dia sangka isterinya itu mandul, masih mendapat anak kerana keyakinan dan pengharapan pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin semua, mari kita pakat-pakat doa, amalkan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, dapat zuriat yang soleh-solehah insya-Allah. Bacakan perbanyakkan doa-doa ini, doa para nabi ini, dan dia juga adalah ayat Quran, mukjizat yang agung, pakat-pakat sama amal. Jadi yang terakhir sekali, dari dalam erti atau kita kata kita keluarga pendidik, para guru ni, mari sama-sama kita ambil iktibar dari pengorbanan ini, yang mana kita banyak berkorban duit mungkin untuk mendidik anak bangsa, berkorban masa, jiwa, raga dan sebagainya. Maka perbanyakkanlah kita berdoa pada Allah Ta'ala, perbetulkanlah niat kita sama-sama. Kita ambillah contoh cerita kisah pengorbanan para nabi ini. Mudah-mudahan segala gerak-geri kita, segala amal kita Allah terima sebagai amalan yang baik. Jadi setakat itu untuk tazkirah saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu jadikanlah sebagai pengajaran, yang tak baik, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.